kan seperti yang disebut oleh Ustaz Firdaus tadi, adalah dari sudut politiknya, macam mana gerakan CUP, macam mana gerakan Ataturk, Inkilab dan sebagainya akhirnya jatuh Uthmaniyah sebagainya. Dan juga satu sudut yang kita kurang bincangkan adalah kenapa bila Uthmaniyah jatuh, falsafah, bila kesan daripada falsafah barat ini, apabila Uthmaniyah jatuh, tidak dapat Islam bangkit macam mana, ataupun kerajaan-kerajaan Islam ataupun kekuatan kita sebut khilafah atau sebagainya tak dapat bangkit seperti mana yang berlaku selepas kejatuhan dari Baghdad 1258. Kalau kita tahu 1258 Februari ataupun Januari, akhir Januari awal Februari, kejatuhan Baghdad sangat dahsyatlah sebenarnya, yang kena serang dan sebagainya, tapi ia tidaklah meruntuhkan sistem Islam itu secara apa yang berlaku pada masa kini. Kalau kita tengok sekarang ni, lepas daripada kejatuhan Uthmaniyah, walaupun hampir 100 tahun, Islam atau kerajaan Islam atau kuasa Islam sendiri tidak dapat bangkit ataupun tidak dapat naik balik seperti apa yang berlaku dahulu. Jadi saya akan kongsi sikit lah. Saya akan present slide. Boleh present slide? Boleh. Minta komen lah kalau nampak atau tak nampak. Saya nampak. Okay. Okay. Pertamanya sejarah kemunduran Uthmaniyah. Uthmaniyah ni dia adalah salah satu kerajaan Islam yang antara yang paling panjang lah sebenarnya, yang paling panjang yang pernah ada, yang wujud secara tanpa berpecah, tanpa runtuh dan sebagainya. Daripada tahun 1259 ataupun orang boleh sebut 1300 ke atas, sebagai satu permulaan Uthmaniyah, kemudian habis sampai 1924. Jadi satu tempoh yang panjang lah. Kalau kita sebut, kita pecahkan dia punya daripada awal dia, daripada 1253 sampai 1299, 1300, 1400 sampai 1400. Kemudian 1400 sampailah pada iaitu kemuncak Uthmaniyah 1400 hinggalah 1587 atau 86 lah lebih kurang, sehingga kematian Sultan Sulaiman. Kemudian bermulanya satu zaman stagnan ataupun dia tidaklah mencapai, tak dapat nak memperbaharui ataupun menambah lagi kekuatan dan sebagainya. Sehinggalah bermulanya kemunduran pada tahun 1659. Jadi orang biasa sebut ataupun yang biasa kita bukan dimomokkan lah, kita biasa diceritakan tentang Uthmaniyah ni, kita biasa kalau orang sebut pun Uthmaniyah jatuh akibat Ataturk. Tapi apa yang jarang dibincangkan adalah, kalau orang memahami sejarah panjang, sejarah itu sendiri, ia tidaklah berlaku disebabkan oleh seseorang sahaja, ataupun dia tidaklah berlaku secara terus, orang kata. Dia perlukan satu proses yang panjang, yang mana saya rasa sekejap, di slide akhir ni. Okey, iaitu ni cycle of history ataupun sekarang ketamadunan yang telah dirangka oleh ramailah si Makian, Ibn Khaldun, siapa lagi, Arnold Toynbee dan sebagainya. Tak bergerak. Slide. Tak keluar yang cycle of history ni. Okey, baru bergerak. Okey. Asas ni dia satu benda yang orang kena faham berkenaan dengan sejarah dunia ni, ataupun sejarah yang kata apa, Allah tetapkan hampir macam ginilah pada setiap tamadun itu, iaitu dia ada asasnya, iaitu pada permulaan dan sebagainya, yang mana dia perlukan satu kekuatan. Nanti kita akan bincang sikit lah kemudian kekuatan asobiah dan sebagainya. Kemudian dia di fasa membangun, kemudian di kemuncak, kemudian di kemunduran, kemudian barulah kehancuran. Kehancuran ni adalah di fasa yang terakhir lah. Dia bukanlah satu proses yang tiba-tiba asas kemuncak tiba-tiba hancur, tidak berlaku begitu. Seperti mana yang berlaku di Baghdad juga, orang biasa salah faham
Baghdad juga runtuh disebabkan satu proses yang panjang, tetapi Mongol tu sendiri adalah kata apa penumbuk ataupun penghancur lah, ataupun sebagai yang menutup buku Khilafah Abbasiyah. Seperti itu, seperti berlaku yang di Uthmaniyah, Kamal Atatürk sebagai penutup kepada buku Tamadun Uthmaniyah. Okey, 1699 berlaku satu perjanjian dinamakan Treaty of Karlowitz. Ketika ini perjanjian dengan Habsburg, kemudian kekalahan dalam peperangan tu menyebabkan dia pada zaman itu 1699 Treaty of Karlowitz dia telah mempersetujui perjanjian aman antara dengan Habsburg lah. Sebab perang ni dah berlaku lama dah dan tak ada siapa yang nampak ada kelebihan kat atas antara satu sama lain. Maksud dia ada masa Habsburg menang, ada masa Uthmaniyah menang. Jadi Uthmaniyah pun sebenarnya dalam keadaan satu fasa bila stagnan ni, dia dah kehabisan tenaga istilahnya. Kalau kita macam contoh dalam bahasa fizik orang kata apa? Force apa dia panggil? Lupa dah nama dalam fizik. Force tu dia dah tak ada, hilang tenaga, jadi dia mula undur balik ke belakang. Dia dah ke bawah balik. Jadi kekalahan di dalam menyebabkan pemerintah mula melihat ke arah barat dalam reformasi institusi. Okey, sebab apa pada zaman ni baru dia berlaku reformasi, itu bukan reformasi pun, dia melihat ke arah barat adalah kerana sebelum tahun 1699 ni, 1400 lebih, barat dia melihat ke arah Uthmaniyah untuk dari segi kecanggihan teknologi, ketenteraan, sistem pemerintahan dan sebagainya. Contohnya Niccolo Machiavelli, John Bodin, sebagainya yang menulis tentang sistem Uthmaniyah ni, sistem ketenteraan dan sebagainya, dan ada yang menuduh mereka sebagai Turkophile ataupun orang yang mencintai orang Turk, orang yang kagum dengan orang Turki. Tapi mereka ni sebenarnya mereka nak menggambarkan Uthmaniyah sebagai satu badan yang jahat juga sebenarnya. Dia menggambarkan sebagai tyrant dan sebagainya. Tapi apa yang dilihat pada zaman 1699 pula, Uthmaniyah pula yang melihat ke arah barat. Jadi lepas tu 1789 hingga 1876 berlaku gerakan reformasi bermula dengan Sultan Salim ketiga. Okey, kita akan tengoklah tiga benda yang besar ataupun tiga falsafah besar yang mengesani tersilap kat atas tu. Sebenarnya nationalism, modernisasi dan westernization ataupun westernisasi yang akhirnya melahirkan Turki. Westernisasi ni adalah salah satu faktor penting dan juga nationalism sebagai satu faktor penting yang berlaku, akhirnya dia melahirkan Turki yang ada sekarang ni. Kalau kita tengok kenapa Turki ni tidak berjaya kembali balik kepada zaman Uthmaniyah dia, salah satunya sebab dia akar modernisasi ataupun westernisasi tu dah sangat mendalam, dah ditanam semenjak 1780 ke atas. 5 ciri westernisasi dan modernisasi Uthmaniyah. Modernisasi ni merupakan langkah self-defense daripada imperialism Eropah, ataupun kita sebut ketika itu Uthmaniyah dia berhadapan dengan bermacam-macam kuasa Eropah. Jadi ni kita kena faham jugalah dari sudut pemikiran pemerintah ataupun elit zaman itu, mereka lihat mereka tak ada mekanisme nak kata apa, ni sebenarnya salah satu faktor kelemahan jugalah, faktor yang lemah di sudut Uthmaniyah. Dia tak ada satu mekanisme self-defense untuk macam mana nak tahan daripada gerakan revolusi yang berlaku di Eropah, di Perancis dan sebagainya, di UK dan sebagainya, yang boleh menggugat dia punya state tu, daulat tu. Jadi ini merupakan salah satu langkah supaya Uthmaniyah dapat bertahan melawan Eropah. Modernisasi secara sistematik bermula dengan reformasi ketenteraan, kemudiannya pentadbiran dan institusi awam. Dia bermula dengan ketenteraan, iaitu dia hapuskan Janizary ataupun Janizary, yang sebut Janizary, Janizary apa sebagainya lah. Iaitu dia dah jadi satu sistem sosial yang mana Janizary ni dia ada tempat yang tinggi di dalam Uthmaniyah, dan para sultan lihat Janizary ni sebagai satu ancaman, dan diorang ni dah korup sebab pada zaman 1700 dan 1800 disebutkan Janizary ni dah mula malas, Janizary ni dah mula ambil duit ataupun dapat duit gaji secara buta, dan juga dia banyak melepak di kedai kopi di zaman tu lah, di zaman Uthmaniyah tu dah melepak di kedai kopi. Jadi
ketenteraan dia nampak satu faktor yang kena ubah. Jadi dia bermula dengan Yanizari sebab Yanizari ni memegang satu kuasa dekat dalam Uthmaniyah. Kalaulah ada Yanizari ni, dia tak akan dapat melakukan reformasi secara menyeluruh. Kemudian pentadbiran, dia akan masuk, nanti kita akan masuklah apa yang dia berubah sebagainya dari segi pentadbiran ni, termasuk juga sistem ya. The slide. Tak. Kan seorang dia tak nampak apa juga. Mungkin orang lain boleh beritahu lah kalau tak nampak. Okay. Sorry kalau tak perasan. Okay, modernisasi secara sistematik bermula dengan reformasi tadi tu lah yang sebut tu. Dia termasuklah institusi awam, termasuklah sekolah, termasuklah madrasah, termasuklah universiti. Jadi ni antara benda-benda yang berlaku lah di dalam Uthmaniyah. Negara merupakan pemula kepada westernisasi. Dia bermula up, dia kata top bottom lah, atas bawah. Permulaan dengan dia menekan daripada atas ataupun kalau kita sebut, orang zaman sekarang sebut secara diktator dan sebagainya, itu jugalah cara yang dilakukan daripada atas ke bawah. Dia tidak bermula secara bawah ke atas, istilahnya daripada rakyat berubah hinggalah akhirnya meruntuhkan sultan sendiri. Tidak, dia bermula panjang, dia bermula dengan atas dulu, iaitu elit-elit. Golongan elit dia masuk daripada golongan elit dan orang-orang sekitar sultan. Ini orang sekitar sultan ni lah yang penting, yang akhirnya membawa perubahan secara total lah Uthmaniyah ni. Dan majoriti umat Islam melawan modernisasi ini dan mereka sangat berharap kepada ulama, ayan dan secara mudah pemimpin agama lah. Ulama dan ayas ni dia adalah satu kelompok sosial yang sangat penting, ataupun kalau kita sebut sekarang ketua kampung ada, kalau kat Malaysia ni ada ketua kampung, ada kita sebut sekarang wakil rakyat, tapi mungkin zaman tu dia mungkin dalam sistem, contoh sistem Negeri Sembilan, dia ada ketua kampung, lupa dah apa dia punya step dia tu. Dia dilantik ataupun orang-orang ni dilantik menjaga komuniti-komuniti agama ataupun komuniti Islam tu lah dekat. Tapi mereka ni antara orang yang melawan golongan elit ataupun menentang, dan ada berlaku revolusi, tapi yalah benda ni tak disebut kerana revolusi ni jarang diceritakan sebab tak nak nampak benda ni berlaku, kata apa, kononlah berlaku secara natural dan tidak ada orang yang melawan dan sebagainya. Dan kalau sebelum ni ada juga orang yang duduk bercerita Mustafa Kamal Atatürk bila dia meruntuhkan khalifah, dia takut dia takut dengan rakyat akan datang lawan ke apa sebagainya, akan bangkit dan sebagainya. Sebenarnya ada berlaku kebangkitan tu, tapi ia berjaya dikalahkan lah. Kehendak untuk memuaskan hati non-Muslim dan kuasa barat menjadi pendorong Uthmaniyah melakukan modernisasi ini. Ini adalah hasil analisa oleh seorang profesor sejarah, kira bapa sejarah Uthmaniyah yang ada dekat Turki, iaitu bernama Halil İnalcık, dalam buku dia Ottoman Empire in Europe. Dia menyebut tentang kehendak memuaskan hati non-Muslim ni adalah contohnya dari segi dapat satu kelas dengan orang Islam. Contohnya tiada lagi pemisahan di antara Muslim dan non-Muslim, ataupun dia sebut Muslim dan panggil zaman tu kelas kedua. Dia macam dia bagi dia orang, dia ibarat kelas kedua. Dia panggil dia bukan Darul Harb, lupa dah apa nama istilah dia. Untuk orang non-Muslim ni, bagi mereka melawan supaya kedudukan sosial mereka sama seperti orang Islam, iaitu orang Islam ni bukan sahaja ada kuasa ada say dalam pemerintahan, dia boleh sampaikan kepada ulama yang akhirnya dia punya suara ini dibawa kepada sultan, dan mereka nak juga dia punya kuasa dalam dia punya otonomi istilahnya, atau otonomi kuasa di dalam Uthmaniyah. Jadi ini salah satulah tekanan yang berlaku. Yang kuasa barat juga, kuasa barat dia mengambil cara selain daripada dia tekan daripada luar, dia menekan ataupun dia hasutlah dia punya gereja-gereja yang ada, orang-orang Yahudi yang ada untuk melawan Uthmaniyah ni, untuk melawan kuasa Uthmaniyah. Ini Sultan Selim ketiga lah. Dia dipanggil sebagai father of westernization ataupun bapa westernisasi Uthmaniyah. Dia melakukan satu sistem yang baru yang dinamakan Nizam Jadid.
mula menghantar diplomat ke ibu negara barat bagi mengkaji sistem kenderaan, sistem postal, belajar bahasa barat, belajar pentadbiran barat, iaitu kebanyakannya berpusat di Perancis, dia berfokus di Perancis. Kerana apa? Satu benda yang berlaku zaman tu yang kita tahu revolusi Perancis lah, yang mana revolusi Perancis ni memberikan kesan dari sudut pemikiran, iaitu pemikiran positivism, iaitu yang hanya berfaktakan kepada sains, yang hanya kata apa, semua adalah berdasarkan fakta sains. Dan juga pegawai-pegawai Perancis ni dibawa masuk ke dalam dia punya, kita sebut sekarang menteri lah, kementerian dia orang, yang untuk mencadangkan reformasi institusi, macam mana nak perbaiki institusi Uthmaniyah dan sebagainya. Dan akhirnya ia bermula dengan satu pembaharuan yang baru, iaitu pemakaian ala barat, bermula dengan tentera. Sebelum ni pemakaian dia ada dipanggil turquoise, lupa nama dia, istilah dia dalam bahasa Turki. Pemakaian Turki tu memang secara tradisional dah lama lah, tetapi akhirnya dia berubah kepada pemakaian ala barat bermula dengan tentera, iaitu contohnya beginilah. Dia pakai coat, dia pakai style bow tie dan sebagainya, dan juga dah berubah daripada serban ke apa sebagainya, ubahlah kepada vest, sikit-sikit dia berubah. Translation Office di Sublime Porte. Ni Sublime Porte ni adalah kita sebut macam sekarang ni kementerian ataupun Putrajaya tu, itulah Sublime Porte. Pengajaran bahasa barat. Ni kenapa mereka mula menyerapkan bahasa barat di dalam sistem pentadbiran dan sistem pendidikan, iaitu bagi melahirkan generasi intelektual atau generasi muda yang berfikiran barat, fikiran Perancis lah terutamanya. Kerana kalau kita nak kaji kat mana kesan terbesar Uthmaniyah ni, kebanyakannya kalau kita tengok dikesan daripada Perancis, iaitu contohnya mereka sangat terkesan dengan Emile Durkheim dan Gaston apa lupa nama dia. Dan dua orang ini sangat memberikan impak yang besar terhadap sistem pendidikan dan sistem pemikiran ketika itu. Mehmet Emin Ali Pasha, Mehmet Fuad Pasha ni adalah wazir ataupun disebut sebagai Grand Vizier, disebut sebagai Perdana Menteri lah, ataupun Perdana Menteri kepada Sultan, yang terdidik daripada sistem tadi tu, sistem yang awal-awal tu. Jadi mereka ni berdua ni antara yang awal lah. Mulanya sekularilisasi, Western Style Reform and Civil Liberty. Maksud dia awal-awal ni dia taklah berlaku secara tukar terus undang-undang, tukar itu ini. Dia berlaku secara perlahan-lahan, yang mana bermula dengan undang-undang yang mana meletakkan orang Islam dan orang kafir ataupun orang non-Muslim dan sebagainya sebagai satu kedudukan yang sama di mata negara, ataupun bukan setakat di sisi undang-undang, dia dalam semua hal, dalam semua sudut, termasuk dari sudut agama. Jadi itu satu benda yang besar lah, dari segi agama tu hilang ketika itu. Mengambil kesempatan gerakan nasionalis Secret Society Young Ottoman. Yang Ottoman ni adalah satu gerakan yang bermula dengan sangat berahsia ataupun sangat berahsia, dan mereka adalah daripada generasi-generasi yang terdidik dengan cara barat ataupun cara Eropah lah. Rescript of Gulhane, tak apa. Melancarkan Tanzimat. Tanzimat ni adalah satu sistem yang akhirnya disebut sebagai constitution yang pertama Turki lah. Dia sebut daripada tahun 1839-1876, yang bermula dengan decriminalization of homosex, mengubah undang-undang Islam kepada sekular, ataupun dia pecahkanlah sekular dengan Islamic law. Reformasi sistem banking, Jewish banker family. Reformasi sistem banking yang antara sebab utama hutang-hutang Uthmaniyah sangat tinggi ketika itu, yang mana mereka ni banyak meminjam dengan, tak silap dia Jerman, daripada Jerman banker, yang akhirnya daripada situlah menyebabkan Uthman terjebak dengan hutang dan sebagainya. Cuba menghapuskan millet system. Millet system ni adalah satu sistem yang mana struktur sosial ni dia terbahagi di antara orang Islam, dia punya pentadbir sendiri. Orang Kristian dia ada pentadbir sendiri. Dia punya ketua dia adalah
gereja tu ataupun Pope dia, sini bukan Pope lah, dia panggil paderi dia, Jewish ada dia punya sistem dia ataupun ada otonomi kuasa dia dekat orang Yahudi. Maksudnya dia orang takbir antara agama-agama dia orang. Dia tak kacau antara satu sama lain. Okey, tapi benda ni berjaya, bukan berjaya lah. Dihentikan oleh Sultan Abdul Hamid kedua lah. Dia tangguhkan ataupun menangguhkan parlimen, menangguhkan sistem tanzimat dan sebagainya. Kesan tanzimat ni sangat besar sebenarnya kalau orang tengok, walaupun dia tertutup ataupun terhenti, tapi dia adalah satu langkah menuju nation state yang memberi ruang yang memberi ruang luas lah kepada generasi-generasi kemudian, CUP dan sebagainya, untuk membentuk satu negara republik. Menghapuskan Ottoman Law ni antara satu benda yang sangat besar juga, sebab pada ketika itu kita tahu gerakan Yahudi cuba untuk beli tanah di Palestin. Mereka pada ketika zaman itu berlaku juga, ni kita kena ambil kira, berlaku juga gerakan Yahudi dipanggil Aliyah, yang mana mereka nak kembali ke tanah Palestin. Jadi mereka berusaha dengan segenap cara untuk dapatkan tanah di Palestin, dan mereka melobi gerakan di Eropah, melobi perintah-perintah di Eropah, di England dan sebagainya. Dan ini satu benda yang sangat besar lah juga kalau kita tengok akhirnya yang memberikan ruang menubuhkan tanah Israel sekarang ni adalah kesan daripada penghapusan Ottoman Land Law. Jadi dia boleh beli tanah secara boleh beli tanah ketika itu. Perubahan dari monarki kepada constitutional monarki. Maksudnya daripada satu sistem beraja kepada raja berperlembagaan lah ketika itu, walaupun raja berperlembagaan ini ketika itu raja dah tak ada kuasa, dia dah tak ada kuasa sangat, yang akhirnya parlimen ialah yang paling berkuasa. Ini Rashid Pasha. Okey, teruslah. Okey, Rashid Pasha ada satu, dia punya sumbangan lah kita sebut. Dia berjaya mengaruhkan pengaruh ulama dalam sistem pendidikan, dan ini satu benda yang penting kerana satu sejarah panjang Uthmaniyah. Madrasah ni, dalam kita tengok di Turki sekarang pun, madrasah ataupun tempat masjid-masjid dan sebagainya yang banyak tu merupakan tempat di mana pengaruh ulama terhadap masyarakat berlaku. Yang mana apabila sistem pendidikan ini diubah, ulama ni dia akhirnya dipinggirkan ke hujung-hujung kampung ataupun hujung-hujung kawasan bandar, bukan luar bandar lah, dia bukan kawasan bandar Istanbul dan sebagainya. Pengaruh dalam sistem pendidikan dia tak ada say dan sebagainya. Akhirnya dia membawalah idea secular education yang daripada barat tu, akhirnya membentuk pemikiran-pemikiran generasi baru. Okey, nationalism. Okey, nationalism yang memberikan kesan sebenarnya adalah dua orang ini, Abdullah Cevdet, iaitu dia ada dua pandangan lah ketika itu bergaduh, yang mana satu kata tak boleh ambil kesemuanya idea barat ini. Dia ambil dari sudut satu sudut, ambil dari sudut ketenteraan dan sebagainya, tapi janganlah buang nilai-nilai Turki. Tetapi akhirnya yang berjaya mengatasi itu adalah Abdullah Cevdet ni punya idea lah, ambil ke semua secara total Western civilization, yang akhirnya reformasi Atatürk ini berdasarkan idea Abdullah Cevdet ni. Dan juga dia ambil juga daripada Ziya Gökalp juga tentang nationalism, iaitu orang Turki dan sebagainya, dan agama dia dia bentuk dia lebih kepada bentuk Turki, yang akhirnya memberikan kesan kepada bahasa dan sebagainya. Ziya Gökalp ni salah satu seorang tokoh yang kalau kita kena tahulah kalau nak tahu tentang Turki sekarang ni. Dia memberikan kesan dari sudut dia ditugaskan untuk mengajar kepada anak-anak muda ataupun menyebarkan kepada anak-anak muda satu konsep yang baru yang dipanggil Yeni Hayat, iaitu new life ataupun kehidupan yang baru. Kerana bagi mereka Uthmaniyah telah mati. Uthmaniyah ni dah mati, masa lepas yang telah mati. Maka kita perlukan dunia baru kepada generasi muda. Jadi dia kata, kalau kita sebut hasut ataupun bagi dia orang mendidik generasi muda supaya menanam dengan pemikiran-pemikiran seperti positivism,
idea-idea seperti kalau kita sebut lagi sekularisasi. Ini antara juga yang memberikan kesan sangat besar lah kepada generasi kemudian Uthmaniyah tu. Okay. Yep. Ataturk percaya kepada modernisasi penuh untuk generasi masa depan. Jadi dia monopoli semua buku teks. Buang ciri-ciri tradisional ataupun tak ada langsung ciri-ciri tradisional di dalam buku teks ataupun Uthmaniyah ini. Dia bagi dia buanglah semua ciri-ciri yang berbentuk keagamaan, berbentuk tradisional sebenarnya berbentuk keagamaan lah, dan juga berbentuk berpegang kepada idea-idea tradisional Turki ataupun idea tradisional kota Turk tu sendiri. Jadi dia buang semua benda tu. Cumanya apa yang berlaku ketika itu tak semua tempat terkesan dengan benda ni kerana ada juga yang berjaya lawan lah di kawasan-kawasan pinggir-pinggir, dan akhirnya dia memberikan kesan kepada generasi sekarang yang mana dia bertarung idea. Ekonomi, modern national economy, kategori. Dulu struktur Ottoman ni dia ada sultan dan elit birokrat, kemudian di bawahnya ada ulama, kemudian dia ada ayan atau ashraf, dipanggil orang-orang mulia lah. Mereka ni orang-orang kaya, orang-orang kaya yang berniaga dan sebagainya, dan akhirnya orang rakyat kebanyakan. Rakyat kebanyakan ni orang yang petani dan sebagainya lah. Dan akhirnya dia merubah struktur sosial ini. Dah tak ada dah dia punya daripada ayan, sebab elit birokrat ni akhirnya dia membuang semua daripada ulama sampailah ayan ashraf ni sebagai satu je, jadi rakyat je. Dia dah tak ada kedudukan-kedudukan yang setaraf elit birokrat tu sendiri, dan akhirnya kedudukan paling tinggi yang berlaku adalah elit birokrat lah, dan bukannya seperti sultan dan sebagainya. Undang-undang dia ubah daripada undang-undang Islam kepada undang-undang Swiss ataupun Swiss Civil Code. Ini satu juga benda yang berikan kesan kepada struktur sebenarnya. Okey juga. Yang tadi dia sebut dah tentang asas membangun kemuncak, kemunduran dan kehancuran. Okey. Dari satu sudut kita kena lihat apa yang berlaku. Asas kepada satu tamadun itu adalah kekuatan sosial atau asobiah, iaitu kesatuan ataupun sebut lagi masyarakat itu bersatulah, istilahnya secara mudahnya masyarakat bersatu. Dan kemudian daripada tu adanya agama. Kat sini dia tak selalu dibuang adalah unsur agama dalam membangun satu tamadun. Jadi dia ada situ agama, ada situ solidariti daripada dia lahir daripada dia punya kesatuan, mungkin daripada ahli keluarga, bermula daripada keluarga, darah sendiri, dan kemudian dia membentuk kabilah-kabilah ke, ataupun dia membentuk komuniti-komuniti dan sebagainya. Akhirnya baru daripada situlah baru dapat membangun secara natural, orang kata natural. Akhirnya dia bermula dengan membangun kemuncak, kemunduran, kehancuran. Cuba cepat ada berapa minit lagi Ustaz Firdaus? Boleh ada sampai pukul 10 boleh ya. Okey. Jadi cuba cepatlah sikit Okey, ada beberapa idea yang melatari jatuh bangun suatu tamadun. Yang pertama, authority. Authority seseorang lah, sama ada dia ulama ataupun sultan dan sebagainya, ataupun pemerintah yang korup, ataupun pemerintah yang tyrant dan sebagainya, yang seperti barat itulah yang berlaku di barat, raja-raja dan sebagainya, ada authority, kuasa dan sebagainya. Kemudian ada kuasa ni mungkin dari sudut bukan sahaja kuasa seorang raja, tetapi adalah kuasa, sama ada kuasa tu dari kuasa masyarakat, kuasa ekonomi dan sebagainya. Legitimasi ni kena daripada sama ada daripada kalau kita daripada Quran lah, kalau daripada barat adalah daripada rakyat dan sebagainya. Asobiah ni daripada masyarakat, dan juga wahdah ghayah ataupun persamaan kehendak ataupun matlamat. Ni satu benda yang nanti kalau ada soalan boleh bincang lah, sebab nak cuba kejar masa. Okey. Sekejap Okey, ini adalah satu benda yang berlaku Ibn Khaldun sebut, apabila Allah hendak memberi peringatan akan runtuhnya kekuasaan dari suatu umat, dia akan melorongkan mereka melakukan kehinaan dan kekejian. Demikianlah yang berlaku di Andalus, dan itulah yang membawa kepada keruntuhannya.
sesebuah kerajaan apabila telah sampai usia tuanya tidak akan kembali muda lagi walaupun pemerintahannya berusaha ke arah itu. Demikianlah bagi setiap zaman itu ada bahagian untuk setiap kerajaan dan masyarakat. Ini satu benda yang berlaku dalam setiap tamadun yang diceritakan juga dalam Quran, yang mana dalam Quran menyebut tentang sesebuah kerajaan tu dulah ataupun dulatan, sebuah kata dia ibarat roda yang mana dia akan ada bangun, dia akan ada runtuh, seperti mana di dalam surah Al-Kahfi tak silap ataupun surah apa diceritakan tentang dua orang peladang ataupun kekebun, tentang seorang yang bangga dia punya kebun kata apa, kaya raya ataupun subur dan sebagainya, tetapi dia melupakan bahawa yang subur itu ataupun yang kuat itu adalah milik Allah, dan dia ditegur oleh seorang lagi yang mana kebun dia walaupun tak subur tapi dia mengingati bahawa kekuasaan itu adalah milik Allah, dan tak ada apa yang melainkan Allah. Jadi orang yang melupakan kata apa, kekuasaan itu milik Allah ni, Allah akan memberi keruntuhan ataupun kehinaan, kekejian. Sebab bila mencapai tahap kemuncak ataupun kemuncak sesuatu tamadun ini, kebiasaannya mereka akan mula dengan kehidupan kata apa, kehidupan kaya raya, dia ada banyak duit, jadi lupakan dia material, kehidupan material telah mula meresap dalam dia punya kehidupan ataupun pemerintah dan masyarakat jugalah termasuk, dan akhirnya mereka rasa kata apa, aman, tenteram. Tenteram tu bukan kita kata aman tenteram ni tak bagus, tapi aman yang mana dia rasa tak ada apa-apa keperluan untuk dia kata apa, bergerak ataupun istilahnya mencapai sesuatu ataupun dia dah tak ada punca hidup. Dia jadi macam tak ada orang tak ada punca hidup. Hidup dia untuk puaskan nafsu, untuk kehidupan material dia setakat tu. Jadi bila sampai tu, Allah akan memberikan kehinaan ke atas orang-orang ini dan akhirnya akan berlaku kemunduran, dan kemunduran ni memang takkan dapat perbaiki, melainkan kata apa, setelah hancurnya barulah akan bangkit satu yang baru. Itulah dia, memang bila dah sampai satu tahap itu begitulah yang akan berlaku. Seperti mana kata apa, kalau kita tengok yang berlaku juga, dia bukanlah hancur tu bermaksud hancur terus. Mungkin kalau kita tengok dalam Quran, Allah hancurkan memang Allah terbalikkan ataupun Allah datangkan kata apa, banjir, Allah datangkan ribut dan sebagainya yang menghancurkan satu kaum. Tetapi boleh juga berlaku dalam keadaan kehancuran itu, kehancuran moral dan sosial itu, Allah hancurkan dengan mereka ni hilang segala-galanya dari sudut ekonomi, seperti yang berlaku di Mekah ketika Islam telah berjaya menawan Mekah tu. Orang-orang kabilah Quraisy yang dulu kaya raya, bangga dengan dia punya kuasa dan sebagainya, Allah hancurkan dan akhirnya mereka tak ada apa-apa. Jadi di situ bermula balik asas dan sebagainya. Dia kembalilah kepada awal tadi, daripada awal kehancuran kepada asas. Itu begitulah apa yang melatari dalam setiap tamadun. Apabila telah hancur, memang akan hancur. Cumanya bagaimana dia bangkit, itu satu soal yang lain. Itu satu soal yang kita boleh ambil daripada sejarah, seperti mana Abbasiyah. Walaupun dia jatuh 1258 dan akhirnya untuk bangkit balik satu kuasa Islam itu mengambil masa lebih kurang 200-300 tahun sebenarnya. Sebab contoh 1258, orang kata 1661 dah ada balik, tapi kuasa umat Islam ketika itu tiada. Dan akhirnya terpaksa tunggu sampailah berjaya Sultan Muhammad Al-Fatih tawan Konstantinopel dan sebagainya. Jadi itu dia antara contoh yang kata apa, perkara ini akan makan masa. Cycle of history ni dia tak akan berlaku secara sekelip mata. Dia tak akan berlaku bila dah ada kekuasaan dia boleh berubah ataupun mengubah satu perkara yang sudah berada di penghujungnya. Dia akan kata apa, benda ni dia akan flow tu memang akan bawa kepada kehancuran, dan akhirnya daripada kehancuran itu perlunya ada satu kaum ataupun yang mengislah dan sebagainya untuk membina balik asas daripada itu. Itu satu benda yang tak pernah tak pernah kadang-kadang orang-orang kita fikirkan tentang hakikat realiti sebenarnya.
sejarah kita ataupun sejarah dunia yang Allah datangkan ini akan ada kehancuran dan sebagainya, akan kata apa, beginilah dia secara realitinya akan makan masa yang panjang, tak ada jalan shortcut. Dan memang kalau kita tengok sejarah memang takkan ada jalan shortcut. Mana-mana tamadun yang cuba, tamadun dinasti atau kerajaan yang cuba kononnya cara cepat ataupun kita boleh ambil contoh lah, walaupun kata apa, Salahuddin Al-Ayyubi, kita faham bahawa dia berjaya, dan Nuruddin Zaki, Imam Malik dan sebagainya berjaya membina satu benda yang besar ataupun berjaya tawan balik Baitul Maqdis. Tetapi dari segi mencapai satu kemuncak, dia tidak bertahan lama, dan Ayyubid akhirnya runtuh tidak lama selepas Sultan Salahuddin, kerana satu benda bila dia asas dia tak berapa stabil ataupun membangun tu dia tak berapa, sebab di fasa asas dan membangun ini ada berlaku perbincangan lah. Ada orang kata kalau tak betul dia akan hancur terus, ataupun dia takkan dapat pergi kepada kemuncak dan sebagainya. Dia kemuncak dia kejap kemudian terus hancur. Jadi begitulah kita kata kitaran kehidupan yang berlaku dalam dunia. Wallahualam. Mungkin nak cepat sikit tadi tu. Ada soalan Okey, syukran Ustaz atas kongsian. Kongsian yang pantas dan padat lah. Kan? Kalau mungkin yang first time dengar tu akan lebih banyak benda dia tanya-tanya lah untuk dia dapatkan gambaran tentang perbahasan ni. Cuma sebelum saya buka soal jawab, mungkin saya nak tanya sikit pada Ustaz Ashraf lah. Tetap pada turning point tu, maksudnya pada kenapa kalaulah kita kata tadi disebutkan Sultan Salim III kan sebagai satu yang bermula turning point Uthmaniyah menjadi berlakunya proses westernization tadi tu kan. Jadi kalau kita kata dekat situ turning point tu dekat situ, apa sebenarnya menjadi punca utama? Macam tadi ada disebutkan ini adalah satu bentuk self defense kan. Jadi maksudnya adakah dia adalah satu bentuk Uthmaniyah untuk kekal relevan ke, ataupun dekat sana ada pengaruh lain yang datang yang sehingga mempengaruhi akhirnya Salim III tu boleh bermula dia menukar cara pandang Uthmaniyah itu sendiri. Sultan Salim III tadi tu, kenapa bila kita tu punca dan sebagainya kan, bila Sultan Salim III mengubah ataupun mengambil pendekatan itu, dia bukan dia seorang lah, kata apa, pengaruh-pengaruh tu juga datang daripada orang sekeliling juga, seperti menteri-menteri dia, wazir-wazir ataupun golongan elit ataupun gerakan-gerakan lah. Sebenarnya ketika itu dah ada gerakan untuk mengubah Uthmaniyah, kata apa, yang Uthman dan sebagainya. Yang Uthman tu kata apa, dia disebut sebagai mengambil inspirasi daripada, ataupun dia terkesan, ataupun ada yang sebut mereka ni memang golongan daripada golongan Freemason sendiri. Ini disebut oleh Dr. Halil Nalcik juga dalam buku dia tentang golongan ni yang mana mereka mengambil inspirasi dan sebagainya ni. Dan akhirnya dia menyerap lah ke dalam berapa orang-orang utama dalam Uthmaniyah tu sendiri, peringkat-peringkat tertinggi di bawah Sultan, dan Sultan tu sendiri terpengaruh dengan idea-idea barat tu ataupun idea westernisasi tu. Dan juga ketika Sultan Salim tu dia kata apa, melihat kepada kalaulah dia tak mengubah beberapa sistem-sistem ataupun yang Uthmaniyah, mereka risau Uthmaniyah akan runtuh terus atau akan jatuh terus, sebab mereka pada ketika itu bergelut dengan ekonomi, bergelut dengan hutang, bergelut dengan keruntuhan sosial, ataupun sebab orang dah berlaku revolusi. Jadi mereka merasakan memerlukan sesuatu untuk mempertahankan, dia orang punya
yang ditinggikan mereka iaitu daulat mereka. Bagi mereka daulat mereka lebih utama daripada segalanya. Jadi bagi mereka westernisasi atau modernisasi ni itu perlu bagi mereka ketika itu untuk memanjangkan ataupun memperbaharui sistem Uthmaniyah ataupun memperbaharui kehidupan Uthmaniyah itu. Tetapi juga kita tak nafi memang memang berlakulah gerakan-gerakan yang berusaha untuk meruntuhkan macam saya sebut tadi, meruntuhkan ataupun menjatuhkan Uthmaniyah dengan pelbagai cara, iaitu antaranya dengan media. Ketika itu print media dah mula ada surat khabar dan sebagainya. Mereka dah mula menggambarkan Sultan sebagai tyrant, menggambarkan Uthmaniyah sebagai golongan yang kejam seperti yang berlaku pada zaman Sultan Abdul Hamid lah. Antaranya menggambarkan Sultan Abdul Hamid sebagai direct sultan yang mana sultan yang membunuh orang dan sebagainya. Di situlah antara dia banyaklah faktor-faktor sampingan-sampingan ni yang kira mendorong sultan untuk melakukan westernisasi itu. Tapi antara sebab terbesar adalah dia punya ketaksuban kepada barat itu sangat tinggi dah. Maksudnya memang dia percaya dia orang punya kehidupan perlu ikut Turki barat untuk mereka berjaya, sebab barat pada ketika itu mereka rasa lagi tinggi daripada dia orang. Dia rasa izah barat tu lagi tinggi daripada Uthmaniyah. Yang itu tergambar pada contohnya Istana Dolmabahce Palace dekat tepi Selat Bosphorus yang ada tu, dibina atas sebab mereka merasakan mereka perlu melawan Eropah, perlu menjadi lagi nak tunjuk mereka ni lagi kaya, mereka lagi mereka lagi berkuasa daripada Eropah, dan juga mereka adalah sebahagian daripada Eropah, menyebabkan mereka menjadi macam tu. Mereka nak imitate apa saja yang Eropah buat ataupun Eropah lakukan dalam dia punya kehidupan seharian mereka, dan worldview mereka dah berubah daripada Islam ke view barat. Itu memang ini disebutkan oleh Profesor Khalid Nalcik jugalah. Jadi harap itu menjawablah. Satu soalan lagi sebelum kita buka. Maksudnya ketika itu kan juga banyak berlaku perang tak dengan Greece, dengan Hungary. Adakah peperangan tersebut atas faktor jihad ke ataupun hanya faktor apa tersebut berlaku? Okey, perang ni sebenarnya benda yang menarik dalam Uthmaniyah ni, orang banyaklah cuba nak kaji dekat mana sebenarnya yang Uthmaniyah ni disebut orang bangsa yang berjihad. Jihad di dalam istilah Uthmaniyah dan sebagainya. Kalau kita tengok, orang biasa tengok cerita Ertugrul Kurulush semua tu kan, disebut Ghazi dan sebagainya, Mustafa Kamal Ghazi dan sebagainya. Tapi makna kepada jihad itu telah hilang apabila Sultan Sulaiman Qanuni mati ataupun meninggal lah. Wafat dia, bila ketika itu dia dah hilang yang makna jihad dalam dia bukan hilang terus, dia hilang secara sedikit. Dia mula perang untuk ekonomi dia orang, perang untuk mengimbangkan kuasa antara dia orang dengan Eropah supaya Eropah tak kacau dia orang. Dia dah mula perang untuk pertahankan sempadan-sempadan Uthmaniyah. Dia dah mula perang tu, dah makna dia dah jadi seperti mana apa yang berlaku di barat juga, iaitu perang sama ada untuk material ataupun perang untuk untuk mempertahankan diri mereka, bukan setakat untuk jihad je lah. Dah hilang lah makna jihad tu. Ketika awal zaman Uthmaniyah pun tidak semua sultan-sultan tu dia pergi berjihad sebenarnya. Dia kata yang keluar istilah jihad ni tidak kalau dicatatkan memang tak ramai. Contoh mungkin Sultan Muhammad Al-Fatih, ayah dia Sultan Murad, dan kemudian macam sebelum tu Bayazid dan sebagainya, dia tidak berlakulah istilah jihad di dalam perang. Dia dipanggil Ghazi. Ghazi ni walaupun
orang faham sebagai orang yang pergi berjihad dan sebagainya, tetapi bagi orang Uthmaniyah ataupun orang Turki, Ghazi bererti seorang pahlawan, Ghazi warrior kan. Dia makna tu dia berubah-ubah lah. Susah sikit orang nak baca sebab orang kadang-kadang disebut sebagai pahlawan, ada masa Sultan disebut sebagai orang yang keluar berjihad. Macam contoh Sultan Sulaiman, dia memang di dalam catatan seperti Lutfi Pasha, dia punya Syekhul Islam dan sebagainya yang sebut dia pergi berjihad. Dia, memang Sultan ni salah satu dia punya syarat untuk menjadi khalifah adalah kena pergi berjihad, dan Sultan Sulaiman dan Sultan Salim adalah orang yang pergi berjihad. Itu dalam dia punya tulisan lah, lupa nama dia, nama kitab tu, tapi ditulis oleh Lutfi Pasha, boleh carilah. Itu makna jihad. Tapi bila sampai Sultan Salim, perang tu dah berubah, dan akhirnya bila orang sebut perang dunia pertama yang dia dah mula, dia kata Khalifah Uthmaniyah panggil seru berjihad dan sebagainya, sebenarnya ketika itu dia dah tak jadi dah sebenarnya jihad untuk Islam, tapi dia jihad untuk mempertahankan Uthmaniyah itu sendiri, dan jihad untuk menyerang Uthmaniyah daripada jatuh. Dan juga ketika Sultan Abdul Hamid, dia banyak cuba terap balik benda-benda ni, tapi dia tidak dapat lah, kan dia tidak berjaya untuk menerapkan balik benda-benda ni dalam masyarakat, dalam sistem sosial, sebab dia dah diubah, dah banyak benda berubah. Jadi dia tidaklah dapat menerapkan balik benda-benda ni macam jihad dan sebagainya. Makna jihad tu dia dah berubah. Okay, jadi kita ada lebih kurang setengah jam lah. Biasanya kita akan habis 10.30 kebiasaannya lah untuk sesi perbincangan dan soal jawab. Jadi saya pun buka kalau ada yang nak komunikasi secara langsung lah dengan sampai kita pada hari ini. Ada beberapa soalan lah, saya bacakan dulu kot dalam ruangan chat tu. Yang pertama adalah soalan daripada Mimi Zisia, dan dia sebutkan, saya baca di Twitter bahawa kita terlalu menyalahkan Kamal Atatürk sebagai kambing hitam yang menjadi punca kejatuhan Uthmaniyah, sedangkan orang Turki sendiri mengangkat Kamal Atatürk lah sebagai bapa kemodenan Turki dah. Apa pandangan? Dengan soalan yang kedua dia. Okey, so untuk soalan pertama. Okey. Kita soalan kedua dia sebutkan terdapat tuduhan bahawa kita terlalu romantismkan kemegahan Turki Uthmaniyah, sedangkan ada banyak kelemahan sistem dan individu. Adakah penyampai bersetuju? Okey. Okey, untuk dua ni menariklah. Yang pertama tu, ni biasa saya bertemu lah dengan soalan macam ni. Terlalu menyalahkan Atatürk. Okey, dari satu sudut betul. Bila sebut keruntuhan Uthmaniyah, biasanya orang akan pergi terus kepada Atatürk, tetapi orang tidak melihat dari satu sudut panjang ataupun pemikiran ataupun gerakan yang telah berlaku untuk meruntuhkan Uthmaniyah itu telah bermula panjang, ataupun dia panggil long history kan, disebut oleh Ferdinand Brodel, yang long history kejatuhan itu sendiri, yang mana kalau kita tengok yang seperti saya sebut tadi, proses tu berlaku panjang, bermula dengan penyerapan idea-idea Westernisasi, perbezaan Baghdad ketika hancur dulu dengan perbezaan dengan Uthmaniyah ketika sekarang kehancurannya. Baghdad ketika itu tidak diresapi dengan idea-idea yang berlainan dengan Islam, ataupun walaupun dia berlawan dengan kerajaan-kerajaan sekeliling dan sebagainya, tapi sistem nilai dia ataupun sistem nilai kerajaan ataupun idea tu adalah masih ini. Dia tidak bila nak lahirkan baru, dia tidak susah ataupun dia tidaklah sebegitu payah. Seperti mana yang berlaku Uthmaniyah dah nak hancur, dia mengubah secara sistem nilai, sistem Islam itu berubah di dalam Uthmaniyah sendiri, yang akhirnya sistem tu tidak dapat, kita tidak dapat nak gali balik tu pun dah jadi payah. Orang nak gali balik untuk cari balik sistem Islam itu dah jadi susah.
orang dah jadi orang panggil sebagai sistem utopia, sistem yang dah ketinggalan zaman dan sebagainya. Jadi benda ni berlaku panjang. Jadi kita macam saya sebut tadi panjang kan, tentang dah kejatuhan secara perlahan-lahan Uthmaniyah. Tetapi tidak boleh juga kita tidak katakan Ataturk tu sebagai punca kejatuhan kata apa Uthmaniyah. Kerana kalau kita tengok Ataturk ni dia mengambil pendekatan yang radikal dan juga pendekatan yang sangat diktator sebenarnya. Dia orang selalu sebut dia sebagai kata apa orang Turki mengangkat Ataturk. Yes, saya setuju dengan perkara itu. Orang Turki memang masih lagi kata apa pekat dia punya kepercayaan kepada sistem sekular, tetapi apa yang kita perlu tahu dekat Turki sekarang ni dah berpecah dengan macam-macamnya, dengan kelahiran generasi-generasi Islamik dan sebagainya, generasi yang mula mengamalkan Islam dan sebagainya dah mula berpecah dah mula berpisah lah daripada idea sekular itu. Dan juga Ataturk itu sendiri dia banyak melakukan perkara-perkara seperti dia mengubah bahasa. Ini antara yang paling penting lah. Dia mengubah bahasa utama Uthmaniyah yang mencampur dengan bahasa Arab dan sebagainya. Uthmaniyah ni macam Jawi, iaitu dia adalah pergabungan antara bahasa Arab dan juga contoh Jawi, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Dan Uthmaniyah dia adalah pergabungan di antara bahasa Turki dan bahasa Arab. Jadi sebab tu kita tengok banyak lagi dalam bahasa Uthmaniyah, kalau orang boleh baca, dia hampir sama je dengan tulisan macam tulisan kita punya Jawi, tapi dalam bahasa tu dia tak jauh daripada bahasa Arab. Dan itu antara benda yang diubah oleh Mustafa Kamal Ataturk dalam semua benda, sistem institusi awam, pendidikan, apa-apa saja yang ada semua kena diubah, termasuk azan kemudiannya. Yang kemudiannya lah, ni bukan dia sendiri, tapi kemudian yang diubah dia punya penyokong-penyokong dia dan sebagainya yang menyokong tu mengubah sistem azan dan sebagainya kepada dalam bahasa Turki. Kerana yang penting apa, bila dia ubah ni kepada bahasa Roman ni, dia mengubah satu bentuk pemikiran. Bahasa tu dia menggambarkan cara pemikiran juga. Bila diubah sistem bahasa tu kepada bahasa yang bukanlah rapat dengan bahasa Quran, akhirnya umat Islam sendiri dah jadi tak faham Quran, susah nak faham Quran, susah nak faham kitab-kitab penulisan-penulisan dalam penulisan Islam dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih dekat kepada bahasa Roman, bahasa Eropah, seperti mana yang berlaku di tanah air kita juga lah. Bila diubahnya tulisan Jawi kepada tulisan Rumi, akhirnya menyebabkan generasi kita sekarang samalah yang tak tahu baca Quran. Dan pada tahun 2012 telah berlaku satu kajian yang mana hanya 18% sebenarnya 18% je remaja kita ataupun orang muda yang reti baca Quran. Ini satu benda yang dan boleh baca Quran secara hari-hari dan sebagainya. Yang lebihnya sama ada tak baca kadang-kadang dan juga tak pernah baca langsung. Itu satu bentuk kesan daripada perubahan sistem bahasa itu. Walaupun orang nampak kecil sistem bahasa je kan, dia memudahkan sebagainya, orang kata memudahkan, tapi dia mengubah satu sistem pemikiran di dalam generasi. Dia bukan generasi orang tua ketika itu, dia nak ubah generasi muda. Itu yang berlaku. Dan juga itulah antara contoh yang berlaku reformasi Ataturk ni, antaranya positivism, kepercayaan kepada idea sains tu sebagai absolut, dan agama ini dia dah jadi sebagai kata apa ibadah, sebagai ibadah je lah, dia tinggal solat je. Jadi dah tak ada apa lain, pengaruh Islam tu terhadap dunia luar, kehidupan luar dah tak ada. Itu yang berlaku, yang dicuba ditanamkan di dalam sistem Ataturk ataupun Kemalism lah. Yang untuk soalan kedua, bahawa kita terlalu kalau kita nak kata contoh Kamal Ataturk tu sendiri, dia menyelamatkanlah Turki daripada beban hutang yang dibuat oleh
Empire Uthmaniyah. Khalifah. Boleh kita kata pada sudut ekonomi lah kalau kita nak kata dia menyelamatkan lah. Dari sudut ekonomi, wallahualam, saya kurang arif lah dari sudut ekonomi sebab walaupun saya pernah dengar hujah itu tersebut, tapi saya tidak berapa fasih lah untuk kalau kata nak hujah dari sudut ekonomi macam dia menyelamatkan dan sebagainya tu. Kalau saya boleh ulas dari sudut sosial dan undang-undang lah. Undang-undang tu mungkin boleh saya ulas lah. Tapi kalau ekonomi saya kurang arif. Wallahualam. Tu saya kena orang lain lah yang ulas betul. Tapi kalau dari sudut undang-undang, satu lagi tadi kita sebut dia ubah kepada sistem Swiss. Ini satu juga yang memberikan kesan Kamal Atatürk ataupun CUP sebagainya ni, dia mengubah kepada sistem Swiss, kod undang-undang Swiss, menyebabkan undang-undang Islam tu semula dikesampingkan, kemudian terus dibuang. Dan akhirnya Kamal Atatürk juga antara orang yang membuang 1928 yang membuang Islam sebagai agama negara. Islam sebagai agama negara Turki ataupun Uthmaniyah tu dibuang pada tahun 1928 oleh Kamal Atatürk. Itu satu kesan yang sangat besar lah, impak yang sangat besar sampailah masa kini. Okey, nombor 2 terdapat tuduhan kita meromantiskan. Okey, isu romantisme sejarah ni ni biasalah dalam orang-orang sejarawan pun ataupun orang yang belajar sejarah sebagainya mesti faham lah. Orang kita meromantiskan sejarah, salah satu sebabnya adalah disebut longing ataupun merasa kepada bukan merasa kepada sistem sosial sekarang ini tidak menjamin ataupun sebenarnya sistem sosial ataupun sistem yang ada sekarang ni sangatlah korup, ataupun itulah antara kesan ataupun kesan kata apa sistem yang ada ke atas manusia sekarang, disebut sebagai longing ataupun kemahuan untuk kembali kepada masa lampau ataupun kemahuan kembali kepada rumah dia. Rumah, kalau kita sebut rumah kita, orang-orang Islam dia rasa rumah kita adalah di zaman yang kata era yang megah, era yang rasa selamat, orang Islam rasa ada kuasa dan sebagainya. Itulah yang berlaku di dalam pemikiran umat Islam. Itu kita kena faham juga. Ini benda yang tak boleh ditolak. Orang kata kenapa meromantiskan sejarah dan sebagainya. Dia betul tidak boleh terlalu meromantiskan sejarah sebab kita akan menafikan realiti sejarah. Tetapi tidak boleh kita menolak terus. Kerana kita kalau tak fahamlah sebenarnya realiti umat kita atau realiti masyarakat kita yang sedang kita hadapi. Jadi kalau kita sebut meromantiskan sejarah, betul sebenarnya ada kelemahan dia. Kelemahan dari sudut sistem itu berlaku ketika akhir-akhir Uthmaniyah, dan orang mungkin sebut antara contohnya adalah sistem fratricide yang mana dia bunuh adik-adik sultan, kalau anak-anak sultan dan ramai dia bunuh yang lain-lain kecuali seorang dan sebagainya. Itu ada sistem-sistem lain yang mungkin millet tu sendiri orang kata kelemahan, tapi satu fakta yang orang tak boleh sangkal adalah kalaulah sistem ini terlalu lemah ataupun tidak boleh tampung, kenapa dia boleh bertahan selama lebih 500 tahun daripada 1100 hingga 1700 sebelum kemunduran tu, dia boleh tahan selama itu. Dia boleh merubah, dia boleh evolusi lebih baik dan sebagainya, boleh menambah, dia tambah baik. Kalau orang kata lemah dan sebagainya. Ya, tetapi yang lemah itu pada akhir-akhir memanglah betul lemah. Kita sebut lemah, dah tak dapat lah, orang kata apa, memang betul sultan dah menghadapi, dah menuju kepada korupsi. Sultan dia punya golongan elit juga yang dah bermula kehidupan mewah dan sebagainya. Memang tercatat lah sultan pun dah kurang bermuamalah ataupun berjumpa dengan masyarakat seperti mana yang tercatat di awal-awal masa zaman Sultan Ahmad pun, Sultan Ahmad pertama yang jumpa dengan masyarakat. Jadi orang pun dah mula rasa jarak antara rakyat dengan sultan, dan tak rasa sultan itu sebahagian daripada masyarakat dan sebagainya. Itu antara contoh-contoh kalau kita sebut kelemahan yang berlaku di akhir-akhir dan kelemahan individu sultan. Tetapi kita tak boleh menafikan Uthmaniyah antara satu di dalam sejarah
umat Islam kita, termasuklah sejarah Abbasiyah ke, sejarah Umayyah ke. Ia adalah satu sejarah yang gemilang yang mana kita perlu melihatkan kepada umat bahawa kita ni umat Islam ada pernah satu tahap yang gemilang dengan sistem kita sendiri ataupun dengan kita punya peradaban sendiri tanpa menanggung ataupun tanpa berpegang kepada sistem-sistem barat ataupun sistem-sistem luar lah, barat ataupun timur, mana-mana sistem luar yang perlu umat Islam berpaut padanya, macam sekarang kita terpaksa berpaut antara barat ataupun timur. Dan dulu kita mampu untuk membentuk menundukkan orang-orang kerajaan lain ke bawah kita dan sebagainya yang untuk bernaung di bawah kita. Tapi kenapa benda tu tak berlaku? Jadi itu kenapa kalau kita sebut kenapa kita perlu menampakkan ataupun menampilkan kemegahan ataupun izah Islam itu, kerana kita perlu faham juga di dalam sistem dunia kita, Islam ni bukan setakat kita nak nampilkan kemegahan dari sudut ekonomi ataupun izah dari sudut material, tapi kita nak tunjuk izah Islam ini adalah kepada kehidupan kebahagiaan di akhirat, yang mana di bawah Islam je semua orang akan selamat. Dan tak ada sistem lain yang orang akan selamat. Sistem lain memang orang takkan selamat di dunia ataupun di akhirat, ataupun senang kata dunia akhirat tak selamat lah istilahnya kalau bernaung di bawah sistem tu, sebab kadang-kadang boleh jadi sistem tu sistem yang zalim, sistem yang zalim ke atas orang lain dan sebagainya, yang malah kita sendiri yang menzalimi jiran-jiran kita daripada keluarga-keluarga sebab kesan daripada sistem mungkin. Tapi itu kita nak sebut benda tu yang kita perlu fahamkan kepada umat Islam. Cumanya benda ni masih lagi jauh lah, kita kata jauh lagi untuk umat Islam faham tentang benda ni. Kerana itulah perlunya kepada kefahaman bahawa bukanlah kita meromantismakan sejarah, tetapi kita menceritakan keizahan ini supaya umat Islam izah dengan sejarah dia, supaya umat Islam tahu bahawa dia adanya sistem sendiri yang boleh menaungi semua umat-umat di bawah sistem Islam. Keselamatan itu adalah pada keselamatan Islam, di bawah keselamatan Islam. Itulah yang kalau kita kata antara meromantismakan ataupun berhadapan dengan realiti sejarah, realiti Islam yang bawa bukan Islam je, daripada awal Nabi Adam sehingga sekarang. Okey, soalan seterusnya kita ada tiga soalan lagi. Pertama daripada Urhan, dia tanya mohon sedikit ulasan Ustaz berkenaan dengan sentimen superior bangsa Arab yang akhirnya berkesan terhadap kejatuhan Uthmaniyah. Juga kalau ada gerakan oleh Khadizadeh. Boleh. Sentimen, okey. Ini pun salah satulah. Kalau kata walaupun dia bukanlah satu perkara yang besar, kenapa bukan besar, tapi dia adalah sebahagian kecil daripada faktor kejatuhan Uthmaniyah ni. Ini bangsa Arab ni satu benda, Uthmaniyah ni juga masalah di akhir-akhir Uthmaniyah ataupun ketika kemunduran dan ketika stagnan tu sendiri, Uthmaniyah ni dia tidak mahu menyerap bahasa Arab itu ataupun Arab tu sendiri sebagai bahasa dia ataupun sebagai jati diri dia. Dia rasa bahasa Arab tu bahasa Arab, nasionalism lah kita sebut kan. Dia rasa Arab tu milik orang Arab je, bukanlah milik dia. Sepatutnya bahasa Arab ataupun bahasa Arab tu sendiri adalah milik umat Islam, ataupun dia kena faham bahawa bahasa Arab itulah yang membentuk jati diri dia sebagai orang Islam. Tapi itu ketika di akhir-akhir tu dia dah mula menolak bahasa Arab ataupun menyebabkan akhirnya lahirlah sentimen oleh bangsa-bangsa Arab bahawa Uthmaniyah menindas mereka, kerana ketika akhir-akhir Uthmaniyah 1800 ke atas, Uthmaniyah mula menekan orang-orang Arab dengan bahasa-bahasa Uthmaniyah. Dia tekan bahawa Uthmaniyah sebagai bahasa rasmi. Dia sebelum ni dia masih lagi selama 300 tahun dia membenarkan orang Arab amal dengan bahasa dia, nak hidup dengan budaya Arab semua tak ada masalah.
Tapi bila dia mula mendekat, ketika itulah mula lahir sentimen-sentimen bahawa Uthmaniyah ni dia kata apa, telah lama menindas ataupun menindas bangsa Arab. Walaupun sebenarnya benda tu taklah lama pun sebenarnya bila sebut menindas ni ataupun berlakunya penindasan ni. Tetapi Arab dia mulakan dengan sentimen begitu dan akhirnya British pun masuk campur, mulanya Perancis pun masuk campur dengan keadaan semasa itu yang akhirnya lahirlah perjanjian Sykes-Picot yang Arab ditipu, perjanjian Versailles yang Arab pun kena tipu, Treaty of Lausanne sebagainya, yang mana Arab percaya dengan janji-janji British dan Eropah supaya melawan Uthmaniyah demi melahirkan negara mereka sendiri. Ini satu benda yang Arab sendiri dia sampai sekarang Arab tidak, kalau kita tengok memang Arab tak nak mengaku bahawa itu adalah kesilapan orang Arab sendiri, yang mana mereka terpercaya dengan janji-janji manis British dan sebagainya. Tapi itulah yang berlaku, yang mana mereka terikut-ikut dengan kata-kata seperti T.E. Lawrence dan sebagainya, Arthur Balfour dan sebagainya, yang akhirnya ia meruntuhkanlah, membantu meruntuhkan Uthmaniyah itu secara tak langsung. Dia bukan secara langsung, sebab kalau secara langsung dia agak kata apa, kalau dia terpecah mungkin, tapi dia takkanlah menghancurkan Uthmaniyah itu secara total. Sebab gerakan Arab ni dia tidak bersifat pemikiran dan sebagainya, dia lebih bersifat gerakan bersenjata. Jadi cuma kalau gerakan kajian dia tu saya kurang arif lah. Allahu'alam. Okey, soalan daripada Ahmad Ismat. Disebut rakyat Turki dan beberapa Sultan Uthmaniyah mengagungkan kemodenan versi Barat. Adakah benar sistem Uthmaniyah yang membawa worldview Islam itu mundur atau dinampakkan sebagai mundur? Adakah benar sistem Uthmaniyah yang membawa worldview Islam itu mundur atau dinampakkan sebagai mundur? Okey, kalau sebut sistem Uthmaniyah yang membawa worldview itu mundur, yang boleh saya, bukanlah kata sistem, kita boleh sebut sistem Uthmaniyah di akhir-akhir itu memang menampakkan bahawa apa yang berlaku di Uthmaniyah ni, kerajaan Islam dah mundur ataupun kerajaan Islam itu mundur sendiri sebagainya. Tapi dia berlaku mungkin dari segi satu kemewahan tu lah, mereka dah mula tak pergi, dah kalau kita tengok peperangan yang berlaku pun dah berkurangan. Salah satunya sebab jihad tu dah tak berlaku. Jihad tu dah tak berlaku seperti sebelum-sebelum. Sebelum daripada Sultan Salim kedua, Sultan Sulaiman. Tapi di akhir Uthmaniyah memang betul kalau kita sebut sistem Uthmaniyah yang akhir-akhir itu menampakkan bahawa Islam tu mundur. Tapi tidaklah kata awal-awal, kalau kata awal daripada awal sampailah Sultan Sulaiman tidaklah berlaku begitu. Cumanya di barat ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel, zaman itu sebenarnya telah berlakunya gerakan ataupun bermulanya gerakan bila para scholar-scholar daripada Byzantine lari ke Itali, lari ke Perancis dan sebagainya, kebanyakan Itali yang mula membawa idea bahawa Uthmaniyah ni adalah satu gerakan barbaric. Mereka adalah orang yang diturunkan Tuhan untuk membalas kekejaman bangsa Greek sebelum ni, masa Troy dan sebagainya kan. Jadi dia telah ditanam dan penulisan-penulisan kita tengok John Godin, saya sebut tadi, John Godin, Niccolo Machiavelli dalam The Prince dan sebagainya. Mereka menulis tentang kerajaan atau sultan itu sebagai sultan yang despot ataupun despotism, tyranny, sebagai seorang yang diktator sebagainya. Dia bermula pada 1400-1500 itu. Dia tidaklah berlaku secara terus masuk dalam Uthmaniyah sebab ketika itu orang masih lagi, benda tu masih susah nak tembus Uthmaniyah. Tapi cara pandang orang barat ketika 1500-1600, mereka dah mula lihat Uthmaniyah, dah mula tanam
memang Uthmaniyah sebagai satu bangsa ataupun yang despot ataupun yang diktator. Dan akhirnya ketika 1800 tu bila Uthmaniyah dah mula kalah dalam perang kalah, tak pernah menang perang. Ketika itu barulah mereka merasakan bahawa mungkin benar apa yang barat sebut, bahawa mereka ni telah menghadapi kemunduran dan tidak mampu lagi berjaya dengan sistem yang ada. Sistem yang ada ni disebut sistem Islam lah. Sistem Islam ni tidak mampu bawa mereka lebih maju daripada apa yang ada sekarang ni. Dan akhirnya mereka mula melihat ke barat macam tadi saya sebut. Dan juga satu unsur lain, ketika itu sistem ekonomi dunia pun dah mula berubah. Uthmaniyah tak mengembangkan sistem ekonomi dia. Sistem industri mereka dah mula berubah di sekeliling dunia dan Uthmaniyah tak kejar benda tu, bukan tak kejar, maksudnya dia tidak memperbaharui kerana zaman tu orang dah hidup mewah, orang dah hidup aman, sejahtera, tak ada apa-apa, jadi dia tak rasa perlukan ada satu tolakan untuk mereka memacu lebih maju ataupun memacu mereka lebih ke hadapan daripada negara barat. Dulu dia bila bersaing, jadi mereka merasakan mereka perlu lagi maju, mereka perlu nampak lagi hebat, gah dan sebagainya. Tapi bila dah sampai tahap gah, mereka dah mula berasa aman. Itu satu benda lah. Keamanan ataupun terlampau keselesaan tu akhirnya itulah yang melihatkan sistem yang ada Uthmaniyah tu sebagai satu yang mundur daripada sudut elit dia. Orang elit tu sendiri nampak mundur, dah tak pergi lagi mana dah. Itu satu-satu sebab lah. Okay. Daripada Fahmi, dia tanya, adakah terdapat faktor kekuatan lain Empayar Uthmaniyah selain Sultan atau Wazir yang membolehkannya bertahan beratus tahun? Mungkin ada organisasi kabilah Turk yang tertentu berperanan menjaga keutuhan empayar. Dia pun terfikir juga contoh macam Sultan Abdul Hamid kedua tu kan. Maksudnya adakah dia tu adalah secara individu ataupun di sebalik dia tu ada satu kumpulan ataupun kabilah yang memelihara bentuk dia. Itu sangat ini persoalan yang sangat menarik lah. Sebenarnya memang kalau dia kajian ni walaupun tak berapa menyelah ataupun tak berapa dimasukkan, sebab orang selalu cerita pasal sejarah Uthmaniyah, dia nampak sejarah politik, sejarah politik lah, sejarah panjang Uthmaniyah. Kita sebut kabilah, memang ada kabilah yang bukanlah menjaga, peranan dia menjaga, tapi dia sebagai tunjang tu ada di dalam Uthmaniyah. Mereka sebab Uthmaniyah ni adalah hasil daripada gabungan kabilah-kabilah yang ramai itu yang berpecah Turk tu kepada satu kabilah ataupun kepada satu tiang yang bernama Uthmaniyah, yang kata apa, rumah Uthman, House of Uthman. Uthmaniyah tu adalah rumah Uthman tu lah, kabilah Uthman. Dan tapi di bawah-bawah tu ada banyak kabilah yang saling menyokong Uthmaniyah tu. Dan tanpa kabilah-kabilah ni mustahil lah Uthmaniyah tu boleh bertahan ataupun tahan lama dan ataupun utuh, kukuh dan sebagainya. Dan dia memang memerlukan kabilah-kabilah ini untuk bersatu dengan tujuan yang sama. Dan kalau kita tengok orang yang kalau cerita pasal Kurulush dari Osman semua dah kata pasal daulat dengan Islam kan. Satu tesis oleh Paul Wittek yang walaupun tesis ini ditolak oleh kebanyakan sarjana lah sekarang, orang cuba tolak, kata awal-awal Uthmaniyah bukanlah disebabkan oleh keagamaan ataupun Islam tu sendiri yang membantu ataupun Ghazi tu sendiri, dia panggil Ghazi State thesis yang membantu Uthmaniyah tu kukuh, tapi adalah buat ekonomi, adalah sifat-sifat barbarik ataupun dia menjarah ekonomi sebagainya. Tapi saya sangat bersetujulah dengan idea ni, walaupun dia boleh dikembang dengan idea Islam Islam yang melihat bahawa adanya unsur-unsur agama ataupun memang untuk bangkit satu tamadun itu perlukan agama, seperti mana yang disebut oleh
bahawa perbezaan agama untuk bangkit. Jadi kabilah-kabilah ini disatukan oleh kesatuan agama itulah. Kesatuan agama yang mana mereka ni bila dah masuk Islam, bangsa Oghuz Turk ni dah masuk Islam, walaupun mereka terpecah kabilah-kabilah, tapi mereka disatukan, dapat disatukan di bawah idea bahawa Islam dan daulat. Dia memang idea utama Uthmaniyah dia adalah din wa daulah, din wa daulat. Memang itu antara yang dipegang oleh struktur-struktur kabilah ni. Dan memang kabilah kita akan sebut, saya tak ingat ada beberapa kabilah yang berada di Anatolia, di merata Turki di belah timur, yang memang mereka berperanan besarlah dalam Uthmaniyah. Contohnya akhirnya seorang tu Pasha Mehmet Koprolu Pasha, keluarga Koprolu yang menjadi tunjang satu tempoh yang panjang pada tahun 1600, walaupun Uthmaniyah stagnan dan Sultan tentu lemah, tetapi adanya Koprolu family ni dia membantu Uthmaniyah itu bertahan lagi lama, ataupun dia taklah runtuh terus ataupun taklah mundur terus, dia jadi stagnan lama. Tapi dia lah yang membantu mengekalkan institusi Uthmaniyah, Koprolu family ni. Dia akhirnya bila dia jadi salah seorang Mehmet Koprolu Pasha, dia jadi Perdana Menteri ataupun Grand Wazir, dialah yang banyak mendiktat, dialah yang kuasa dia lagi besar daripada Sultan ketika itu. Banyak mainkan peranan lah, bukan kuasa lagi besar, banyak mainkan peranan. Dan itu antara contoh-contoh yang kata adanya organisasi ataupun organisasi ataupun kabilah-kabilah yang bantu menjadikan Uthmaniyah ni bertahan lama. Dia bukanlah one man show, selalunya dalam barat dia menggambarkan dalam sejarah ini adalah satu sejarah seorang watak seorang. Contohnya selalu digambarkan sultan-sultan dan sebagainya, tapi dia tidak melihatkan kat mana peranan ulama, dekat mana peranan ayan seperti golongan yang di atas rakyat tu tadi, ataupun yang jadi pemimpin rakyat. Pemimpin rakyat tu banyak memainkan peranan, contohnya merevolusi lawan westernisasi ketika berlaku westernisasi. Kalau kita tengok revolusi 1806, 1807 dan juga selepas daripada kejatuhan khilafah 1924, 1925 berlaku revolusi, cubaan revolusi jugalah oleh orang-orang rakyat ini yang dipimpin oleh ulama dan juga golongan ketua-ketua ni tadi, ayan ni tadi, dan ayan dengan ashraf yang memimpin orang-orang ni, kabilah-kabilah ini untuk bangkit. Semuanya ialah ketika itu dah tak boleh, sebab kebanyakannya halang oleh tentera-tentera ataupun dilawan oleh tentera dan sebagainya. Dan sebab dia dah dibuang struktur penting iaitu Yanizari tu. Yang mana Yanizari ni dah tak ada, jadi sultan boleh kawal ataupun orang-orang atasan ni boleh kawal secara penuh tentera tu, yang akhirnya dia suppress lah revolusi yang berlaku. Jadi bila sebut yang tu banyak, jadi macam saya sebut banyak lah contoh kabilah-kabilah yang membantu jadi tulang belakang kepada Uthmaniyah ni, walaupun dia tidak jadikan sebagai watak utama dalam sejarah yang orang selalu ceritakan. Watak-watak utama biasanya sultan ataupun grand wazir, tapi betul memang ada organisasi dan kabilah bukanlah berperanan khusus menjaga keutuhan, tetapi mereka ni memainkan peranan. Mungkin sebab kita tak ada bukti-bukti yang sebut tentang mereka ni ditugaskan menjaga keutuhan dan sebagainya, tetapi kalau disebut tentang mereka ni berperanan khusus untuk melindungi, bukan peranan khusus, dia berperanan untuk membangkitkan rakyat-rakyat dan sebagainya, banyaklah yang kita boleh sebut. Terutamanya ulama'-ulama'. Peranan ulama' banyak boleh ambil inspirasi daripada zaman Uthmaniyah, yang mana ulama' ini ni mungkin saya sentuh sikit lah. Ulama' ini pada awal-awalnya dia adalah sebahagian daripada institusi khilafah dan kesultanan, yang mana hanya ulama' ini yang diberi satu kuasa
untuk menjatuhkan khilafah. Kalau kita tak boleh, takkan haram disebut sebagai untuk melawan ataupun bukan melawan, menjatuhkan pemerintah secara revolusi sebagainya. Tetapi rakyat ketika itu dia boleh menyuarakan untuk kepada ulama, ataupun ulama ni akan bawa kepada Syekhul Islam, yang akhirnya Syekhul Islam boleh keluarkan satu fatwa untuk menjatuhkan khilafah itu. Khilafah tu contohnya yang berlaku Sultan Murad ketiga tak silap, dan Sultan Salim ketiga juga, ataupun antara dua orang ini, yang mana disebabkan diorang ni buat westernisasi terlampau teruk yang rakyat marah, maka rakyat menyalurkan kepada ulama supaya berkumpul untuk bergabung untuk menyatakan kepada Syekhul Islam kita kena jatuhkan Sultan ini. Dan memang berlaku, Sultan menulis fatwa untuk Sultan ini digulingkan dan boleh digulingkan, seperti berlaku Sultan Abdul Hamid lah. Sultan Abdul Hamid ni walaupun secara tipu daya, tapi dia berlaku sebab itu bila Sultan Abdul Hamid dia tidak melawan, kerana dia dah dikeluarkan fatwa untuk dia digulingkan, jadi dia tidak hormat fatwa tu, dia pergi secara aman, dia tidak melawan sebagainya. Itulah antara ulama ni peranan dia besar. Sekarang kita tengok ulama ni hanyalah sebagai mendidik dan sebagainya, tapi dia ada kuasa politik di sendiri. Dan jadi itulah kata peranan diorang ni banyak organisasi dia. Disebut organisasi yang besar tu menjaga keutuhan khilafah Uthmaniyah. Okey, mungkin Sasha sebagai kesimpulan lah pembicaraan kita malam ni tentang pengaruh falsafah barat terhadap kejayaan Uthmaniyah. Okey, kesimpulan daripada ni, satu benda yang kita boleh ambil lah, kalau kita tengok sejarah Islam yang panjang, kita jangan tengok Uthmaniyah je, tengok Umayyah, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kita tengok Seljuk, Masyarakat Seljuk Abbas, kita sebut Mamaluk sebagainya. Kita tengok yang mana bila berlakunya campur tangan oleh luar ataupun barat dan sebagainya, seperti yang berlaku di Andalus. Andalus antara contoh lah yang mana tak pernah bangkit sampai sekarang, hilang terus disebabkan oleh tangan-tangan luar. Juga berlaku di Uthmaniyah, tapi Uthmaniyah ni dia semua umat Islam terkesan. Zaman tu di Andalus saja terkesan. Tapi kita ambil lah pengajaran bahawa satu ideologi luar ini dia tidaklah langsung membantu ataupun falsafah barat ataupun timur ini tidak langsung tidak membantu untuk mengembalikan keaslian ataupun kebangkitan Islam. Seperti yang kita lihat Abbasiyah yang mana setelah jatuh, kita tengok Uthmaniyah bila dia nak bangkit tu, dia bangkit bukanlah dengan falsafah-falsafah lain, tapi dengan falsafah yang dibina di atas Islam. Seperti juga di Andalus dibina di atas keutuhan nilai sistem Islam. Yang berlaku juga di Arab, di mana sebut banyak lagi lah, semuanya berada di atas asas Islam, dan kerana itu berlakunya kelangsungan kekuasaan Islam selama beribu tahun. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku masa kini, apabila hilangnya sistem nilai Islam itu secara total di dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita boleh nampaklah apa yang berlaku dengan kita, umat Islam kita meratapi dengan kita punya kejatuhan, kita meratapi dengan kita punya kekalahan. Hanya boleh meratap je lah. Orang kata boleh meratap, tak boleh nak bangkit walaupun sedikit. Dan dia akan makan masa yang lama untuk kembali balik kepada keaslian itu. Dan perlunya kita tengok, ambillah pengajaran, tidak boleh. Bila sebut tidak boleh, kita kena kembali balik kepada keaslian Islam. Dan juga kita perlu membina balik sistem-sistem Islam daripada
tetapi kalau kita sebut daripada rangka ataupun daripada scratch, daripada asal, daripada kena gali balik sistem-sistem nilai Islam itu bukanlah digabung-gabungkan ataupun dicampur adukkan dengan sistem nilai barat, tetapi kita perlulah dengan keaslian Islam yang sebenar. Itu satu benda yang pengajaran besar daripada kejatuhan Uthmaniyah ni, yang mana kalau dulu macam saya sebut, kita boleh bangkit, sekarang ni langsung tak ada apa. Kita hanya boleh macam sekarang lah bincang topik-topik masa lalu, dah boleh melihat ke hadapan dan hanya mampu menanam harapan. Tapi kalau kata mampu sang kecil, kita perlu membina harapan, kita perlu membina daripada mula, perlu membina daripada kecil. Walaupun sedikit hasil dia hari ni, mungkinlah generasi masa hadapan yang akan menuai hasil-hasil daripada keaslian Islam yang kita bawa, supaya dibina balik peradaban ataupun tamadun yang Islam yang lebih yang akan menyelamatkan manusia daripada kezaliman-kezaliman sistem yang ada, kezaliman kapitalisme, kezaliman sistem liberalism yang akhirnya tidak membawa apa-apa keuntungan kepada umat Islam, yang akhirnya mengganggu public sphere ataupun kata public ke private sphere ke apa sebagainya, yang mengganggu ataupun mengubah apa syariat yang telah Allah jadikan, ubah disebut sebagai order ataupun kata apa disebut sebagai order ni dalam bahasa Melayu apa Ustaz Fidaus? Order ni kita sebut keseimbangan lah, keseimbangan ataupun keseimbangan dunia, yang mana ada Allah ciptakan semuanya seimbang. Akhirnya manusia ni mengkorapkan dengan sistem manusia sistem nafsu manusia, yang akhirnya membuang keseimbangan itu, yang mengacau keseimbangan itu. Allah jadikan keseimbangan itu ikut yang Allah janjikan, manusia jadikan berbeza, mengubahnya, yang akhirnya kita tengoklah apa yang berlaku pada keruntuhan moral ketika ini, keruntuhan sosial ketika ini, itu adalah hasil tangan manusia kita, adalah hasil nafsu, sistem nafsu yang dibina oleh manusia-manusia yang hanya mahukan mengeksploitasi manusia daripada sistem itu, bukanlah untuk menjamin kehidupan manusia di dunia ataupun kehidupan manusia di akhirat seperti yang Islam janjikan. Wallahualam. Okay, satu perkongsian dan penyampaian yang menarik lah pada malam ini. And jadi akhirnya sebenarnya kita boleh saya cuba tarik balik lah, yang mestinya kita boleh bayangkan sebenarnya kejatuhan khalifah itu sendiri, dia bukan berlaku pada satu tempoh yang pendek, dan dia adalah berlaku pada satu tempoh yang panjang, dan ianya sendiri bermula dengan sebuah penyerapan pemikiran, idea, falsafah, dan akhirnya daripada situ membawa kepada kejatuhan khalifah itu sendiri. Jadi persoalan yang mungkin kita boleh fikirkan, kalaulah di masa hadapan kita ingin membina sebuah peradaban, tamadun Islam kembali yang hebat, sepatutnya mulanya kita itu adalah pada titik yang samalah. Maksudnya kita mula berbincang tentang pemikiran, tentang idea, tentang falsafah, dan dari situlah akhirnya kita boleh membina sebuah peradaban yang kukuh, yang mempunyai konsep yang jelas, idea yang jelas, yang akhirnya kita benar-benar mencapai matlamat kita sendiri untuk mendirikan sebuah peradaban Islam itu sendiri, iaitu untuk memberi masalah insaniah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Ashraf atas perkongsian pada malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran ahli kewacana fikir pada malam ini, dan moga-moga perbincangan pada malam ini dapat membuka sedikit ruang-ruang fikir kita lah, untuk kita lebih kembangkan dalam perbahasan-perbahasan selepas ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi wacana fikir yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.